Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mulin ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi niyyatil qabul wa husulil ma'mul wa bi niyyati qada'i hawaijid dunya wal akhirati wa bi niyyatil fawzi bi husnil khatimati 'inda al-maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung dengan kaji hadis Arba'in An-Nawawiyah, sambungan pada hadis yang ke-31. Alhamdulillah, kita berada pada 28 Ramadan. Hampir-hampir Ramadan akan pergi. Moga-moga Allah SWT akan kurniakan kita kesempatan, peluang untuk bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang. Maka baki Ramadan dalam beberapa hari lagi. Masuk hari itu 3 hari lagi, insyaAllah. Moga-moga kita gunakan sebaik mungkin peluang yang masih ada. Bersedekah. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada bulan Ramadan. Kita ada satu lagi malam ganjil. Selain daripada malam tadi, malam 27, kita ada satu lagi malam 29. Malam 29 malam tu lah. Kan malam lusa. Itu 27, malam tu malam 28, lusa, malam esok. Malam esok. Jadi ada satu lagi malam ganjil. Usaha sungguh-sungguh hidupkan amalan, hidupkan malam kita dengan ibadah, bacaan doa, bacaan wirid, zikir-zikir, bacaan Al-Quran. Hidupkan malam kita dan jaga amalan-amalan yang sedia ada. Semoga Allah ganjari dengan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun malamnya hanya 10 jam, 9 jam lebih, tapi pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah SWT kurniakan kita dengan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Hadis yang ke-31 daripada Abul Abbas. Abul Abbas namanya Sahal bin Sa'ad. Namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Bani Sa'id. Namun nama asal beliau adalah Huzun. Jadi Huzun ataupun Hazan memberi makna yang si bagus. Maka sunnah bila satu nama yang si bagus maknanya diubah kepada makna yang membawa kepada
perkataan ataupun makna yang lebih bagus. Jadi ditukarkan namanya kepada Sahal. Sahal maksudnya apa? Mudah. Sahal, mudah. Jadi bila nama yang membawa maksud yang tidak elok, sunnah ditukarkan kepada nama yang memberi makna yang bagus, elok. Sebab panggilan nama itu adalah doa, merupakan sebahagian daripada doa. Jadi namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Semasa kewafatan Nabi, dia berumur 15 tahun. Beliau merupakan orang yang paling akhir di kalangan para sahabat yang meninggal di Madinah. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, waktu Nabi wafat, dia berumur 15 tahun. Dan beliau merupakan orang yang akhir di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di kalangan para sahabat yang meninggal di Madinah. Beliau yang paling akhir. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, telah datanglah seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku satu amalan yang apabila aku mengamalkannya, Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berzuhudlah kamu dalam kehidupan dunia ini, nescaya Allah SWT akan mencintai kamu, dan berzuhudlah dalam perkara yang keperluan, perkara yang ada di samping manusia. Berzuhudlah kamu pada perkara yang ada di samping manusia, yang ada pada manusia, nescaya manusia akan mencintai kamu, menyukai kamu. Hadis hasan, telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang baik, yang sanad yang bagus. Jadi lelaki tersebut minta petua, minta satu amalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan satu amalan tersebut Allah mencintainya, kemudian manusia pun mencintainya. Jadi jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zuhud. Zuhudlah kamu dalam kehidupan dunia ini, nescaya Allah mencintai kamu, dan zuhudlah kamu pada apa yang ada pada manusia, nescaya manusia akan mencintaimu. Apa makna zuhud? Kata Imam An-Nawawi, az-zuhdu tarku ma la yahtaju ilaihi min ad-dunya wa in kana halalan wal ikhtisaru 'ala al-kifayah. Zuhud, definisi zuhud. Zuhud maksudnya meninggalkan apa yang nyasi berhajat daripada kepentingan dunia. Perkara-perkara dunia yang bukan jadi keperluan, yang bukan jadi kehendak kita, yang bukan diguna oleh kita, maka tinggalkan. Sekalipun halal, ya boleh, sekalipunnya halal, tapi kita ada keperluan dalam urusan tersebut, tinggalkan. Beri ijazah dengan orang, hadiah, sedekah, infak, masuk zuhud. Satu lagi, wal ikhtisaru 'ala al-kifayah, dan memadai, bercukup, bersederhana. Wal ikhtisar, memadai, berpada dengan apa yang cukup sahaja. Zuhud maksudnya meninggalkan apa-apa perkara dunia, apa-apa urusan dunia, apa-apa keperluan dunia yang nyasi guna pun, sekalipun benda yang halal, dan berpada. Berpada maksudnya berhenti pada apa yang mencukupinya aja. Lebih daripada apa keperluannya, lebih daripada apa keperluan, si perlu, nya cukup. Apa yang lebih daripada keperluan, biar ditinggalkannya, si diambil sekalipun halal, dan nya berpada dengan apa yang mencukupi kehidupannya dunia, maka ia maksud zuhud, seperti yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Wal wara'u, wara' pula tarkus syubhat. Sifat wara' bermaksud meninggalkan perkara-perkara syubhat. Zuhud maksudnya meninggalkan perkara dunia yang bukan daripada keperluannya, sekalipun perkara yang halal.
dannya hanya berpada merasa cukup dengan apa yang mencukupi, melengkapi keperluan sahaja. Itu maksud zuhud. Maksud wara' meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Kalau yang halal pun tapi bukan keperluannya dah tinggalkan, maka ya zuhud. Kalau yang halal pun dah tinggalkan, makanya syubhah lagilah ditinggalkan. Maksudnya zuhud, bila ada zuhud ada wara' sekali. Ada wara' sekali. Bila ada zuhud, sebab apa? Zuhud meninggalkan perkara yang halal tapi bukan keperluannya. Benda halal tapi oleh kerana bukan ada keperluannya dikasih, dia tinggalkan. Halal, dia tinggalkan. Dannya hanya cukup dengan apa yang hanya berpada dengan apa yang mencukupi keperluan hidupnya. Ya zuhud. Wara' meninggalkan perkara, menjauhi perkara-perkara syubhat. Halal walaupun mungkin bukan keperluannya masih diambil. Sebabnya zuhud lebih tinggi, lebih luas daripada wara'. Bila ada zuhud, wara' masuk sekali dalamnya. Dah ada zuhud, dah ada wara' dalamnya. Para ulama berkata, wa aqadun nasi az-zuhadu. Orang yang paling bijak di kalangan manusia. Yang paling bijak di kalangan manusia itu kata-kata ulama yang dinukilkan daripada Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata, qalu, para ulama berkata, aqadun nasi az-zuhadu. Orang yang paling bijak adalah orang-orang yang zuhud. Orang yang paling bijak adalah golongan yang zuhud. Mereka halal pun saya ambil oleh kerana perkara yang bukan kepada mereka. Apatah lagi perkara syubhat, lebih jauh. Li'annahum ahabbu ma ahabba Allah wa karahu ma karaha Allah min jam'id dunya wasta'malul rahata li anfusihim. Dengan sebab kata para ulama, manusia yang paling bijak di kalangan manusia adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang zuhad, para zuhud, para ahli zuhud. Kerana mereka itu mencintai apa yang Allah cinta dan mereka membenci apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka daripada menghimpunkan perkara-perkara dunia, dan mereka meletakkan, mereka praktis mereka berehat, mereka menenang, merehatkan hati mereka, jiwa mereka daripada urusan dunia. Ya, orang-orang yang zuhud, yang disebut sebagai orang yang paling bijak di kalangan manusia. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalaulah aku berwasiat, aku akan berwasiat kepada manusia yang paling berakal, manusia paling bijak, maka berpalinglah kepada orang-orang yang zuhud. Sebahagian para ulama berkata, kun zahidan fima hawat aidil wara, jadilah kamu orang yang zuhud pada apa yang menjadi hajat, apa yang dihimpunkan oleh manusia. Tadha ila kullil anam habiban, nescaya kamu akan muncul, kamu akan jadi untuk semua manusia itu kekasih. Kata sebagian ulama lagi, bila kita berebut-rebut dengan manusia dalam urusan dunia, kita akan jadi orang yang dicintai oleh manusia. Jadi antara nasihat budayanya. Kemudian berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allahumma la tafrah illa bima razaqtana. Ya Allah, janganlah engkau gembira dengan apa yang kecuali dengan apa yang Engkau telah kurniakan kepada kami. Wa qad madahallahu ta'ala al-muqtasidin. Sungguhnya Allah SWT telah memuji orang yang hidup bersederhana, fil 'aish, al-muqtasidina fil 'aish. Qala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta mereka, mereka tidak boros dan mereka tidak pula kedekut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma khaba man istakhara wa la nadama
man istashara wala iftaqara wala iftaqara wala nadima man istashara wala iftaqara man iqtasada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan gagal orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermesyuarat, dan tidak akan menjadi fakir orang yang bersederhana, orang yang berjimat cermat. Wa kana yuqalu al-qasdu fil ma'ishati yakfa anka nisful mu'nati. Bersederhana itu dalam kehidupan akan mencukupkan bagi kamu separuh perbelanjaan. Bila kita ada wang belanja, tapi bila kita berjimat, maka separuh daripada wang belanja kita akan dapat, dah cukup dah. Separuh daripada dah cukup dah. Baik, selesai. Hadis yang ke-32, al-hadis ats-tsani wa thalathun an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dan. Hadis ke-32 daripada Abu Sa'id, iaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri yang masyhur kita sebut dengan Abu Sa'id al-Khudri. Nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, nasabnya, nisbahnya kepada al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara, tidak ada kemudaratan, maksudnya mudarat mesti dielak, wala dirara, dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Mudarat mesti dielak dalam kondisi kita menghadapi pandemik COVID-19, maka situ diguna pakai la darara, tidak boleh mengambil perkara yang mudarat. La darara, tidak ada perkara yang mudarat, maksudnya mudarat perlu dielak. Wala dirara, dan tidak pula boleh mengambil, tidak boleh memberi mudarat pada orang lain. Hadithun hasanan, hadis status hasan, telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan oleh Imam Daruqutni, dan selain daripada keduanya secara musnad. Dan telah meriwayatkan hadis tersebut juga oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya secara mursal. Imam Ibnu Majah dan Imam Daruqutni meriwayatkan hadis secara musnad. Imam Malik dalam kitab Muwatta' meriwayatkan hadis tadi la darara wa la dirara secara mursal. Beliau ambil daripada Amr bin Yahya dan daripada ayahnya, daripada Nabi SAW. Lalu Imam Malik gugur, dalam riwayat beliau gugur Abu Sa'id. Dan pada hadis ini turuqun yuqawwi, ada beberapa hadis, ada beberapa tariq hadis yang akan menguatkan sebahagiannya pada sebahagian lain. Sanad akan jadi kuat. Baik. Jadi dalam hadis tadi pendek je, la darara wa la dirara. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Tidak ada perkara yang mudarat, maksudnya perkara mudarat mesti dielak, mesti dijauhi. Wala dirara, dan juga perlu menjauhi perkara yang boleh memudaratkan orang lain. Kita sendiri si boleh ambil perkara yang mudarat, dan kita sendiri si boleh jadi mudarat kepada orang lain. La tadurru la tadurru man darraka, janganlah kamu mudaratkan. Maksud la dirara sebelumnya, la darara la yadurru ahadukum ahadan bighairi haqqin wala jinayatin sabiqatin. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara ay la yadurru ahadukum ahadan bighairi haqqin wala jinayatin sabiqatin. Janganlah seorang di kalangan kamu memudaratkan orang lain, seorang pun, dengan tanpa haknya dan tanpa ada kes jenayah yang berlaku sebelumnya. Jangan cari pasal dengan orang. Tidak boleh kita memudarat orang lain. La darara, tidak boleh memudaratkan orang lain. Ya, maksudnya tidak boleh, la darara, tidak boleh memudaratkan orang lain dulu. Wala dirara, tidak boleh
membiarkan mudarat. Baik, la darara maksudnya janganlah seorang dengan kamu memudaratkan orang lain dengan tanpa haknya. Maksud la dirara ai la tadurru man daraka, janganlah kamu mudaratkan. Janganlah kamu mudaratkan. Jangan kita mudarat mesti dijauhi. La darara, jangan, tidak ada kemudaratan, jangan mudaratkan orang lain. La dirara, dan jangan balas kemudaratan. Jangan balas kemudaratan pada orang lain. La dirara maksudnya la tadurru man darraka, janganlah kamu mudaratkan orang yang memudaratkan kamu. Wa idza sabbaka ahadun fala tasubbuhu. Apabila seorang mencaci kamu, maka jangan dibalas caciannya. Wa in darabaka, sekalipun dia memukul kamu, fala tadribuhu bal utlub haqqaka minhu indal hakim, sekalipun dia pukul kamu, bahkan hendaklah kamu tuntut hak kamu itu, hak kamu ke atasnya pada hakim. Min ghairi musabatin, jangan dengan tanpa mencelanya. Jadi la darara wala dirara, jangan kita buat pasal mudaratkan, kita jadi sebab mudarat pada orang lain, dan jangan kita balas kemudaratan yang berlaku kepada kita. Ya, maksud la darara wala dirara. Jangan kita mudaratkan orang lain dengan sengaja, kan? Yang kita jadi punca mudaratnya kepada orang lain. La dirara, jangan kita membalas kemudaratan yang berlaku ke atas kita. Sebagai Imam Nawawi beritahu, sekalipun janganlah kita membalas mudarat yang berlaku pada kita oleh sebab orang lain, sekalipunnya mencaci kita, sekalipunnya pukul kita, jangan balas kemudaratan ya, bahkan hendaklah kita tuntut hak kita ke atasnya yang tadi pada hakim. Dengan tanpa mencaci. Idza tasabba rajulani aw taqatha lam yahsul taqasu bal kullu wahidin ya'khudhu haqqahu bil hakim. Bila dua orang lelaki saling mencaci, mencela dan saling tuduh menuduh, tidak akan terhasil qisas, tidak diambil qisas. Bahkan setiap orang akan mengambil haknya di sisi hakim. Baik, selesai. Cuma ada satu hadis Nabi SAW, qala lil mutasabbina ma qala wa 'alal badi minhuma al ithmu ma lam ya'taddul madhum ma lam ya'taddal madhuma bisababin zaidin. Nabi SAW kata, untuk orang yang kedua, dua orang yang saling mencaci, mencela apa yang mereka telah cakapkan, dan wajib ke atas orang yang melampau di kalangan keduanya, dan menjadi tanggungjawab ke atas orang yang melampau di kalangan keduanya, itu dosa. Malam ya'tadul madhum, selagi mana tidak melampau oleh orang yang dizalimi itu, bisababin zaidin, dengan sebab yang bertambah. Selesai. Al-hadithu tsalitsu wa tsalathun. Al-haditsu tsalitsu wa tsalathun, hadis yang ke-33. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala law yuqtan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi as-sahihaini. Hadis yang ke-33 daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah diberikan kepada manusia ini semua apa yang dia dakwah, apa yang dia klaim, klaim. Kalau manusia diberi apa yang dia klaim, semua yang dia klaim diberi, ditunaikan, diawakkan, ladda'a rijalun, pasti orang akan pasti beberapa orang lelaki, rijal pasti manusia lah, pasti beberapa orang akan mendakwa harta kaum lain dan darah orang lain. Maksudnya
gambar dengan gambaran, pasti manusia tu akan suka klaim hartanya, suka nak ambil harta orang lain, dan suka nak mendakwa darah, qisas lah. Tetapi agama Islam, syariat datang meletakkan al-bayyinah alal mudda'i, wajib kepada orang yang suka klaim, orang yang nak klaim tu, orang yang nak mendakwa tu, nya wajib datangkan bukti ataupun saksi. Tetapi Islam datang, kalau diberikan, tunaikan apa yang didakwa oleh manusia, pastinya akan suka mendakwa semua harta benda orang, darah orang. Tetapi menjadi kewajipan bukti mesti ada bagi pihak mudda'i, orang yang mendakwa. Wal yaminu, dan yamin, sumpah, wajib ke atas orang yang ingkar. Itu tertib dalam hukum agama. Jadi wajib bagi orang yang mendakwa untuk mendatangkan saksi, dan bila ada orang yang didakwa tidak setuju, orang ingkar dengan dakwaan tersebut, maka bagi pihaknya wajib bersumpah. Hadis ini adalah hadis hasan, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Baik, selesai. Dakwaan darah tadi merujuk pada tanggungjawab, kebebasan untuk tanggungjawabnya. Kemudian di antara lagi orang yang mendakwa, bukan pembunuhan semata-mata, mendakwa keturunan anaknya, pastinya akan suka bila manusia tu dengan mudah-mudah je nak klaim. Kalau saya ada apa-apa peraturan hukum ke atas orang yang suka klaim tu, mesti semua benda yang nak klaim nyakut, keturunannya semua. Tapi Islam meletakkan garis panduan, orang yang mendakwa mesti wajib datangkan saksi dan bukti. Orang yang ingkar, si terima dakwaan tadi, yang mesti bersumpah. Jadi ya, indahnya Islam mengatur mengurus peraturan kehidupan manusia. Baik. Hadis yang ke-34, al-hadithur rabi' wa thalathun. Hadis pendek-pendek je tu. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-34 daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi kita pun dah ada baca riwayat beliau, Sa'ad bin Malik bin Sinan namanya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum, sesiapa yang di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia yang melihat tadi mengubahnya, menghalangnya ataupun menukarkannya daripada mungkar dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, maka sekiranya dia tidak mampu menggunakan tangannya, kuasanya, fa bilisani, dengan lidahnya, menasihati. Fa illam yastati' fa biqalbi, maka sekiranya tidak mampu juga dengan nasihat, dengan lidah, hendaklah dia merubahnya dengan hatinya, iaitu membencinya, tidak menerima, tidak mengakui, tidak membenarkan perkara kemungkaran tersebut. Wadzalika, dan membenci dengan hati, mengubahnya dengan hati itu, wadzalika adhaful iman, adalah paling lemah, iman yang paling lemah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Laisa al-muradu anna al-ajiza idza ankara biqalbihi yakunu imanuhu adhafu min imani ghairihi. Bukanlah yang dimaksudkan orang yang lemah nak mengubahnya dengan tangan dan lidah itu bilanya hanya mengingkari dengan hatinya saja, bahawa imannya yang paling lemah daripada orang lain. Wa innamal muradu, yang dikehendaki adalah anna dzalika adnal iman, itulah keimanan yang paling rendah. Bukan maksudnya orang yang si mampu nak
ubah dengan tangan dan dengan lisan imannya lemah. Bukan nak bagi tahu kondisi iman seseorang, tapi nak bagi tahu tahap keimanan yang paling bawah, paling rendah adalah membenci maksiat itu. Wa dzalika anna dzalika al-muradu anna dzalika adnal iman, iman yang paling bawah. Iman paling bawah. Jadi ukuran iman. Wa dzalika anna al-amala thamaratul iman wa a'la thamaratul iman fi babin nahyi an munkar ayanha bi yadihi wa in qutila kana syahidan. Perkara tersebut sebab apa? Ada kedudukan iman, ada pecahan kedudukan iman, tahap keimanan. Kerana sungguhnya amalan, tindakan itu adalah thamaratul iman. Amalan ini bukti daripada ataupun hasil daripada keimanan. Bila ada amalan, itu adalah hasil keimanan. Dan a'la thamaratul iman, dan paling tinggi hasil keimanan dalam bab nahyi anil munkar, bahawa dia menegah kemungkaran dengan tangannya. Sekiranya dia dibunuh sebab menegah dengan tangannya tadi, maka dia dikira syahid. Mencegah maksiat, kemungkaran sehingga terbunuh, maka matinya adalah syahid. Matinya adalah syahid. Qala ta'ala hakiyan an Luqman, ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Baik, firman Allah SWT dalam menceritakan hal Luqman terhadap anaknya, wahai anakku, dirikanlah olehmu salat dan ajaklah kepada kebaikan, laranglah daripada kemungkaran, serta kamu hendaklah bersabar ke atas apa yang menimpamu. Allah SWT, firman Allah SWT tentang cerita nasihat Luqman terhadap anaknya. Baik, Allah sallallahu alaihi wasallam fa illam yastati' fa lisani fa illam yaqtadi anna ghayra mustati' la yajuzu lahu at-taghyir bi ghairi al-qalbi wal amru lil wujub. Fajawabu min wajhaini. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-35, al-hadithul khamis wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Hadis yang ke-35 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kamu saling berhasad dengki, wala tanajashu, janganlah kamu saling meninggikan harga, wala tabaghadu, janganlah kamu saling membenci, wala tadabaru, janganlah kamu saling membelakangi. Bila dah suka, berpaling. Ayat maksud tadabaru. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah kamu membeli ke atas belian orang lain. Orang lain dah beli, dah nak belinya potong lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, hendaklah kamu jadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu merupakan saudara kepada muslim yang lain. La yadhlimhu, tidak boleh dia menzaliminya. La yakhdhuru, tidak boleh dia membiarkannya dalam keadaan hina. La yakdhibu, tidak boleh dia mendustakannya. Wa la yahqiruhu, tidak boleh dia menghinanya. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. Wa yushiru, Nabi SAW mengisyaratkan kepada dadanya. Bila Nabi sebut at-taqwa hahuna, Nabi mengisyaratkan dekat dada. 3 marrat, 3 kali. Bihasbi mri'in, cukuplah seseorang dianggap syar, jahat. Bihasbi mri'in minasyar, cukuplah seseorang itu dikira jahat, ay yahqira akhahul muslim, bahawa dia menghina saudaranya yang Islam. Cukup jahat. Nabi SAW
pesan pada kita, cukup jahatlah seseorang ya bilanya menghina orang lain, orang Islam yang lain. Kullul muslimi, setiap orang muslim itu ke atas orang lain, ke atas muslim yang lain, haram ke atasnya, haram ke atas setiap muslim terhadap muslim yang lain, haram darahnya, hartanya dan maruahnya. Darah si boleh menyakiti sebarang sehingga sampai tahap membunuh, haram. Haram mengambil hartanya tanpa izin, haram menghina, mencemar maruahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tanajashu maksudnya tidak boleh meninggikan harga. Oleh karenanya nak beli satu barang yang macam lelong lah. Kan lelong. Offer harga tu orang lain angkat harga lain. Tak lagi tinggi. La ya jualan macam dia si bagus. La tanajashu. Nabi SAW larang. Apa maksud la tanajashu yang disebutkan oleh Imam Nawawi di bawah ya? Wan najishu asluhu al-irtifa'u wa ziyadatu wa huwa ay yazida fi thamani sil'atin liyaghirru ghairuhu wa huwa haramun li'annahu ghishun wa khadi'atun. Ya tipu sebab ada unsur penipuan. Jadi si boleh tanajashu. Nabi SAW melarang. Jangan berhasad dengki, jangan meninggikan harga, jangan saling benci, jangan saling bermasam muka ataupun tidak melihat, tidak saling berpaling, dan tidak boleh membeli atas belian, tidak boleh menjual atas jualan orang lain. Ya, bi' tu jual. Tidak boleh menjual atas jualan orang lain. Datuk dan seller tu dah jual dah nak jual dah deal dengan seorang tu. Nya potong lain. So nya orang tu beli dengannya. Si boleh. Ayat larangan Nabi SAW. Jadi insya-Allah moga-moga bermanfaat. Kita akan sambung lagi. Ada baki 7 hadis lagi. InsyaAllah di akhir Ramadan tu moga sempat kita nak khatamkan ulang kaji bacaan hadis kita. Jadi kita akan syarah sikit-sikit. Kita nak fokus supaya mudah dapat khatam dalam Ramadan tu. InsyaAllah moga-moga bermanfaat dan moga-moga masa-masa yang kita gunakan tu jadi untuk baca hadis tu Allah SWT kira sebagai amalan, menjadi amalan, jadi amal ibadat. Sebab belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada beribadat 100 rakaat. Bukan satu bab. Belajar satu ayat daripada ilmu, satu ayat yang kita belajar daripada ilmu, kita ambil daripada ilmu lebih baik daripada ibadat 100 rakaat. Masya Allah, dalam bulan Ramadan, moganya jadi pahala yang berganda untuk kita. Satu ayat yang kita belajar daripada ilmu lebih baik daripada beribadat 100 rakaat. Siapa pernah buat 100 rakaat? Kalau belajar satu bab daripada ilmu, yang sama ada kita ilmu yang tadi akan memberi manfaat ataupun isi, untuk baru belajar belum tentu fahamkan isi, dapat amalkan isi, tapi baru belajar ya ajak satu bab daripada ilmu, Allah beri ganjaran kelebihan lebih baik daripada ibadat 1000 rakaat salat sunat. Moga-moga Allah SWT kira, semua apa yang kita usahakan untuk ulang kaji pada bulan Ramadan tu ambil manfaat, sambil kita tabarruk dengan kitab Imam An-Nawawi. Moga-moga Allah SWT menjaga kita keberkatan daripada ilmu beliau, manfaat ilmu beliau dalam kehidupan kita, untuk kita dapat amal sampaikan dan istiqamah dalam di atas jalan agama, beramal sehingga Allah SWT kurniakan kita husnul khatimah di akhir kehidupan kita insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.